Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ialah babu tahrimi wasli sya'r wal wasl wa huwa tahdidul asnan. Bab tahrim ataupun pengharaman menyambung rambut, dan wasm iaitulah melakukan tatu, wal wasl iaitu melakukan tahdidul asnan, menetapkan gigi, iaitu meratakan gigi, yang insya-Allah kita akan bahas tentang pandangan fuqaha dan berbagai lagi dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala, in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'u illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. Dan sebenarnya ada lagi sambungan ayat itu, وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Tidak adalah yang mereka seru itu, yakni yang mereka panggil, melainkan inasa. Perkataan inas boleh jadi ia bermaksud sesuatu yang tidak ada ruh, sesuatu yang tak hidup, sesuatu yang tidak ada erti. Boleh jadi ia bermaksud bahawasanya sesuatu yang tak ada erti ini seperti berhala, batu dan apa sahaja selain daripada Allah Ta'ala. Dan boleh jadi juga ia bermaksud inas, iaitu hanyalah jantina perempuan, kerana mereka memanggil malaikat itu sebagai anak-anak perempuan. Salah satu daripada maknanya. Apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa yang manusia seru selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hakikat, hanya nama-nama yang mereka letakkan sahaja. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka tidak menyeru melainkan syaitan yang jahat, yang marid, yang derhaka, yang melampau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mungkin dalam hayat dia menamakan seruan yang dia seru selain daripada Allah dengan berbagai-bagai nama. Ada yang menamakan berhala batunya sebagai Tuhan, ada yang menamakan sebagai syaitan ataupun sebagai jin, ada yang panggil tok keramat, ada yang panggil wali, ada yang kadang-kadang panggil kononnya yang disuruh itu konon wali-wali dan tertentu, ataupun seperti musyrikin yang memanggil Tuhan-Tuhan mereka dengan berbagai-bagai nama. Allah Subhanahu wa ta'ala kata semua itu tidak hakikat, hanya nama sahaja.
Quran dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayuhan nas duriba lakum mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u wa in yaslubhumul dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba lakum mathal fastami'u lah, dibuat untuk kamu satu contoh, maka hendaklah kamu dengar kepada contoh ini. Allah kata, innal ladzina tad'una min dunihi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u. Yang kamu seru selain daripada Allah tidak akan dapat lan sama sekali. Lan dalam bahasa Arab nafi lil abad, menafikan selama-lamanya. Sama sekali tidak akan dapat mencipta lalat. Allah bagi satu makhluk Allah yang paling ringkas, yang paling kecil, yang semua manusia tengok. Hatta orang-orang yang menyembah berhala, mereka kadang-kadang menyembelih binatang dan binatang itu diberi kepada berhala mereka. Dan lalat datang menghurung, lalat datang hinggap di daging dan darahnya dan menghisap daging dan darahnya, ataupun terkena pada makanan mereka, dan lalat itu terbang. Allah menyatakan, wahai manusia, dibuat untuk kamu suatu perbandingan, satu misalan, maka hendaklah kamu dengar. Sesungguhnya yang kamu seru selain daripada Allah tidak akan sama sekali dapat mencipta sekalipun seekor lalat. Tidak akan dapat mencipta lalat. Tak payah kira yang lain lah, yang paling ringkas lalat. Walau ijtama'u, sekalipun mereka itu berhimpun, berpakat, semua saintis di timur dan di barat, yang sebelum dan yang selepas, yang hari ini dan yang akan datang, jika mereka berpakat untuk mencipta lalat, lan yakhluqu dzubaba, sama sekali, sehingga bila-bila Allah kata mereka tidak akan dapat mencipta lalat. Walau ijtama'u, sekalipun mereka berhimpun, wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhu min, jika sekiranya lalat itu mengambil, mencuri sesuatu dari mereka, dia hinggap di madu, di makanan, dan dia terbang pergi, mereka tidak akan dapat mengambil semula makanan itu daripada lalat. Dha'fa at-talib wal matlub, kata Allah, maka lemahlah yang nak tangkap dan lemahlah yang hendak ditangkap. Lemahlah yang mencari dan dicari. Kamu tak akan dapat. Allah challenge forever, lalat, tak payah buat benda lain. Yang paling ringkas sekali penciptaannya, kamu tidak akan dapat. Duriba lakum fastami'u lah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia ni, oleh kerana manusia tahu semua dari selain daripada Allah, maka dhaif, tak mampu. Sekali mana manusia minta, manusia seru, dia tak boleh buat apa-apa. Saya baca apa, tuan-tuan pun baca dulu kan, dalam majalah Time, Mother Teresa, seorang aktivis Kristian yang telah meninggal, yang bersungguh-sungguh memberikan hayat dia, pergi berdakwah di sana di sini, bantu orang, bagus, kerja-kerja yang bagus dia buat.
Tetapi dia telah menulis surat kepada Pope dan memberitahu bahawasanya dia rasa Tuhan yang dia cari tak jumpa. Ada surat-surat dia dikeluarkan oleh majalah Time pada tahun kematiannya. Dia tak jumpa Tuhan dia, dan dia rasa kekontangan. Tuhan yang diseru itu tak ada, dia kata. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perkara paling besar dalam akidah yang mesti kita buat ialah kita mesti mentauhidkan Allah. Tak ada tauhid, tak ada guna. Sembahyang, pergi Mekah, balik Mekah, pergi masjid, jadi jatang kuasa masjid, tapi kalau syirikkan Allah, tak ada makna. Bila berlaku apa, mukmin teringat Allah, tapi dia teringat bomoh, dia teringat wali. Oh, dia kata nak kena pergi kat kubur wali minta Allah. Kesian kadang-kadang geng-geng yang duk pergi mengaku ahli sunnah lah, mazhab Asy'ari lah. Abu Hasan Asy'ari tak ajak benda macam tu. Bila dia nak buat benda yang salah dari segi akidah, dipanggil wali, pesuruh wali, dia kata dia mazhab Syafi'i. Termasuklah yang bising sudah datang tu. Allah Quran sebut amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang dapat menyahut al-muttar? Muttar nak sebut pun payah. Siapakah yang dapat menyahut al-muttar? Orang yang dalam susah. Idza da'a, apabila panggil. Kenapa susah sebut? Pasal memang ternyata susah. Quran ajaib. Apabila dia memilih perkataan sesuai dengan sebutan, serentak dengan makna. Amman yujibul muttar. Muttar maksud orang yang dalam susah, orang yang tak tahu nak buat apa dah, orang dalam kesempitan. Yujibul muttar idza da'a, apabila al-muttar itu memanggil dia. Siapa yang dapat menyahut seruan orang yang dalam kesusahan dan kesempitan apabila memanggil dia? Wa yakshifus su', dan menyingkap segala kesakitan, kesusahan, kepayahan. Siapa? Allah. Orang kata amman yujibul muttar idza da'a. Siapakah yang dapat menyahut al-muttar idza da'a? Dan tengok Quran pilih perkataan cantik. Allah kata wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dhanka, sebut dhanka. Kata Syekh Qutb, cara sebut pun susah, dia tu lagi susah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, sesungguhnya baginya itu kehidupan yang dhanka. Bunyi dhanka, kehidupan yang sempit, payah. Kita tengok hebat, tapi dia susah. Sebab itu ramai orang-orang ternama, artis-artis besar di barat bunuh diri. Orang rasa gembira, ramai orang nak jadi macam mereka. Budak-budak kita bercita-cita macam-macam, akademi itulah, akademi inilah. Pergi nak jadi penyanyi, nak jadi artis, nak jadi orang yang terkenal. Orang yang terkenal bunuh diri. Ramai orang nak jadi hebat, macam orang politik. Orang politik serabut kepala pun ramai. Tambah harga gula naik ni.
Allah kata, wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada mengingatiku, fa inna lahu ma'isyatan tanka, bagi dia itu kehidupan yang tanka, kehidupan yang sempit, yang payah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Allah. Maka sebab itu manusia tak ada tempat untuk diminta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah herdik ayat ni golongan musyrikin yang minta pada selain Allah. Dalam sejarah disebut satu orang saleh masuk kepada salah seorang menteri Abbasiyah yang terkenal dengan zalim, iaitu Ibnu Baqiyah. Kau ni masuk jumpa dia. Ibnu Baqiyah ni kat Samseng, dia tampak kawan ni orang baik ni, dia sepak tu ni. Kawan ni dah kena penampak. Dia kata ke Ibnu Baqiyah, la aruddannaka bisihamul lail, la aruddannaka bisihamil lail, aku akan balas engkau dengan anak panah malam. Ulama-ulama dahulu selalu mengistilahkan salat malam itu sebagai, dan doa di tengah malam itu sebagai sihamul lail. Siham maksud anak panah, lail maksud malam. Kerana tajam tepat anak panah itu, maka disebut siham. Doa tu bagai anak panah, bila orang tu cekak panah dia tepat. Oleh kerana panah tu, doa tu main belah malam, dia panggil sihamul lail. La aruddannaka bisihamil lail, aku akan balas sepak kau pada aku dengan doa malam, dengan anak panah malam. Ibnu Baqiyah kata, idhhab anta wa sihamak, pergilah hang dengan anak panah hang tu. Oh, sombong ha? Setengah orang besar sombong. Dia ingat dia buat apa, rakyat bawah boleh buat apa. Aku dah kuasa, peduli be. Siapa nak tubuh Suruhanjaya kepada rakyat-rakyat bawahan yang susah, yang dia ambil tindakan, tak ada siapa nak tubuhkan. Tak ramai orang yang dizalimi oleh orang besar, yang sebahagian didiamkan begitu sahaja. Tapi hamba Allah ni kata, la urdannaka bisihamil lail, aku akan jawab kau dengan sihamil lail. Hamba Allah ni dia balik, dia bangun, dia doa tengah malam kat kau ni. Dia kata, Rabbi innahu latamani, wahai Tuhanku, dia sepak aku, dan aku minta padamu di dunia ini supaya potong tangan dia yang sepak aku. Jangan main. Orang kita boleh kata apa kat kita, kita ada kuasa. Orang mengadu pada Allah Jalla wa'ala. Tak berapa lama kerajaan Abbasiyah dirampas oleh pemerintah yang baru, dan dia tangkap gubernur ni, dan dia potong tangan gubernur ni, menteri ni. Dan tangan tu dipotong, digantung di pintu Baghdad. Dan hamba Allah ni bila dia lalu, dia tengok, dia sujud kepada Allah. Dia kata, Tuhan mustajabkan doa aku. Jangan tuan. Orang tanya Sayyidina Ali, berapa jauh jarak antara bumi dan langit?
Tuan-tuan jauh. Saintis pun tak tahu. Kapal angkasa yang naik tu tentu dah tak sampai. Tak boleh kira dengan kilometer, kena kira dengan kelajuan cahaya. Ribuan tahun cahaya, puluh ribu tahun cahaya. Antara bumi nak ke langit tak tahu. Dengan bintang tu saja ada puluh ribu tahun cahaya, langit tak jumpa. Agak-agak berapa batu Ali nak beritahu. Ali kata kadarnya singkat sesingkat doa yang mustajab. Satu hamba kata ya Rabb di dunia sampai ke arasy Tuhan. Sesingkat doa yang mustajab. Tak perlu perantaraan, tak perlu kabel, tak perlu pergi beratuk kat orang besar supaya dapat jumpa menteri, atau dapat jumpa orang besar supaya diperkenankan hajat kita. Tapi hamba Allah yang bangkit di tengah malam menyatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, maka Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa dia. Sebab itu Allah suruh kita berdoa. Nabi SAW dalam hadis kata bahawasanya alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihin qablakum wa qurbatan ila Allah. Hendaklah kamu melakukan qiyamul lail kerana dia adalah merupakan perbuatan orang-orang saleh sebelum kamu. Jadi kalau orang nak jadi orang saleh, kita ni susah nak jadi orang saleh. Tapi belajar nak jadi orang saleh. Nabi kata antara benda yang orang saleh buat, dia qiyamul lail. Di kalangan ulama salaf dulu ada yang salat sepanjang malam. Ada yang salat seperti Nabi Daud. Nabi kata sebaik-baik salat malam Nabi Daud separuh, dia 1/3 salat. Ada yang 1/6. Ada di kalangan mereka yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Tapi apapun mereka bangun untuk salat memanggil ya Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka daripada kehidupan yang sempit. Mudah-mudahan Allah taala rahmati. Wa in yad'una illa syaitanan marida, mereka tak seru melainkan syaitan yang marid. La'anahu Allah, Allah Ta'ala laknat syaitan. Syaitan Tuhan laknat. Dan perkataan laknat ni berat. Bila Tuhan laknat, jauh daripada rahmat. Sebab itu kita panggil li'an apabila suami isteri, suami tuduh isteri berzina dan isteri menafikan, sumpah dia yang kelima itu, hendaklah dia melakukan li'an. Suami pun taklah melakukan li'an. Jika aku dusta, maka laknat Allah kepada aku. Dan isteri pun akan balas, maka laknat Allah, marah Allah pada aku jika sekiranya dia termasuk di kalangan orang-orang yang cakap benar. Sebab itu akan dipisahkan rumah tangga mereka. Tak kembalilah mereka. Dinamakan itu li'an. Jika dua pihak cabar mencabar dan menggunakan nama Allah, jika aku bohong, maka laknat Allah padaku. Dinamakan dengan mubahalah, bahal, ibtihal, itu juga sebenarnya mula'anah. Dan dia tu melaknat antara satu sama lain. Allah laknat syaitan, la'anahu Allah. Allah laknat dia. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil habuan daripada hamba-hamba. Syaitan kata nasiban mafruḍa, bahagian yang telah ditetapkan padaku. Apa maksudnya? Syaitan akan ambil dan sesat di kalangan hamba-hamba Allah bahagian dia saja. Ada benda yang bukan bahagiannya. Apa benda yang bukan bahagian syaitan? Yang syaitan tak boleh untuk sesatkan kita. Syaitan kata la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu di kalangan mereka al-mukhlas, yang telah diikhlaskan.
Ustaz boleh syaitan sesat. Tok guru boleh syaitan sesat. Tok syekh boleh syaitan sesat. Yang tak boleh al-mukhlasin, yang telah Allah ikhlaskan dia. Maka siapa yang ikhlas dia, sungguh-sungguh mencari redha Allah, Allah tak akan sesatkan dia. Dia mungkin boleh berlaku silap, dia mungkin boleh berlaku kesalahan, tapi dia tak sesat. Allah akan selamatkan dia jika dia ikhlas. Jika dia tak ikhlas, lebay besar mana pun, dia tak selamat. Sebab itu orang yang nak jadi wali Allah, kita bila fikir dapat anak fikir orang saleh, dapat anak pada orang saleh, kita fikir orang saleh itu orang mengaji agama, orang keluar kolej agama, orang ada PhD agama. Tak. Orang saleh ialah orang yang baik hubungan dia dengan Allah. Kadang-kadang mungkin berniaga kedai, jual burger di tepi jalan, jual buah di pasar malam, tapi dia lebih Allah sayang daripada yang ceramah di dalam masjid. Mungkin kadang-kadang nelayan di laut lebih Allah sayang daripada yang pakai serban, pakai apa berjalan dengan penuh kesombongan dan kebongkakan di hadapan kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Allah kata, maka syaitan kata, wala udillannahum, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku benar-benar akan menjadikan mereka mempunyai cita-cita, angan-angan. Angan-angan ni agama tak larang. Orang Melayu kata tak boleh angan-angan, angan-angan majnen. Tapi ada angan-angan yang dilarang, angan-angan yang boleh menyebabkan manusia lari daripada hari akhirat. Cita-cita tak mau mati, seakan-akan macam tak mau mati. Ataupun angan-angan yang nampak macam baik, syaitan bagi, tapi tak baik. Kita rasa benda kita buat salah, tapi insya-Allah aku pun berazam dah nanti aku nak taubat. Dia syaitan tak ada apa, azam nanti satu hari yang taubat. Maka syaitan memanjangkan azam dan angan-angan dia. Setahun, 2 tahun, kita jumpa dia bila nak taubat, tanpa lagi aku taubat lah. Aku pun nak taubat dia. Bila kita jumpa, syaitan beri dia angan-angan, seakan-akan ada lagi umur. Jangan kalut, jangan kalut. Wala umanniyannahum wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka, fala yubattikunna adzanal an'am, dan nanti mereka akan memotong telinga binatang ternakan. Oh, apa maksud potong telinga binatang ternakan? Syaitan kata syaitan akan bagi manusia sesat, bagi manusia ada angan-angan macam-macam, segala angan-angan yang menguntungkan syaitan daripada syaitan. Dan aku akan perintahkan mereka supaya mereka potong telinga binatang ternakan. Ulama-ulama tafsir dahulu bila sebut potong telinga binatang ternakan, mereka kata itu adalah amalan musyrikin. Kerana musyrikin dahulu, mereka akan potong telinga binatang ternakan mereka sebagai tanda binatang itu hadiah untuk berhala. Dan memanglah mana saja kitab tafsir akan sebut benda yang sama, kerana itulah realiti dalam masyarakat Quraisy dahulu. Bila unta tu dah beranak sampai 5, anak ke-5 tu jantan, dia potong telinga, tanda bahawasanya unta ni kita tak akan naik, kita tak akan makan dia, unta ni untuk berhala. Tapi perkembangan sains juga boleh memberikan satu tafsiran terhadap ayat ni. Hari ini ada orang pakar, manusia mula mendalami dan sudah canggih
di dalam genetic engineering. Tuan-tuan duk dengar sekarang kes di Malaysia ni DNA. Dalam genetic engineering ni, dia setiap makhluk Tuhan ni ada waris, ada dia punya rekod dia. Dia siapa, ciri-ciri dia semua ada. Yang dinamakan dengan genom, iaitu biological information. Dia boleh dapat, dia ambil daripada genom ni, maklumat kita ni tak jumpa kita pun dia boleh dapatlah detail kita. Dan sains berlumba-lumba daripada situ ada masalah. Dari situ kita dengar tentang kromosom, tentang somatic cells dan macam-macam lagi. Tapi yang pentingnya, sains sedang develop ilmu ni. Saintis ni kalau boleh nak, sekarang kita boleh tengok filem-filem fiction yang kononnya saintis ni boleh buat keluar balik binatang-binatang yang zaman dulu Jurassic lah, Jurassic Park. Kita tengok macam-macam lagi cerita, kerana mereka kata mereka boleh develop ni tentang teori genetik ni, ataupun tentang ilmu genetik ni, genetic engineering ni. Apabila dimajukan, macam-macam mereka boleh buat. Dan mereka majukan juga, antara yang mereka kata yang paling banyak sekali, yang paling mudah dan paling dianggap berkesan untuk diambil daripada binatang ternakan ini ialah di bahagian telinga dia. Dan ada institut yang membuat kajian daripada Jerman yang cuba nak buat binatang-binatang ni lebih hebat lagi, binatang ternakan ni boleh besar lebih hebat. Mereka semua memotong, mengambil bahagian daripada telinga binatang ni ternakan. Allah Subhanahu wa taala kata, kita tak tahu apa yang saintis nak buat lagi. Kalau setakat untuk kebaikan manusia, tak ada apa lah. Tapi mereka mungkin akan buat lepas benda ni jadi. Mereka nak fikir macam-macam. Manusia campur dengan lembu, manusia campur nak pergi kuat sikit, manusia campur dengan buaya lah. Macam-macam akal mereka nak bagi, nak lahirkan. Dan kita boleh tahu kegilaan teknologi dan senjata. Dan mereka akan buat senjata biologi yang macam-macam, termasuk mungkin nak mencipta binatang-binatang yang mungkin boleh melawan pihak musuh mereka. Ini semua dalam idea mereka yang pelik-pelik. Allah Subhanahu wa taala kata, antara benda yang syaitan kata, wala udillannahum, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku benar-benar akan bagi mereka bercita-cita, berangan-angan, berkhayal. Wala amurannahum, dan aku benar-benar akan menyuruh mereka, fala yubattikunna adzanal an'am, maka nanti mereka akan memotong telinga binatang ternakan. Pada suatu masa, Quran telah ditafsirkan dan berdasarkan situasi musyrikin. Bila zaman berkembang, maka sekali lagi kita melihat Al-Quran ditafsirkan lagi dalam konteks yang baru. Sebab itu dinamakan dengan i'jaz ilmi, mu'jizat saintifik di dalam Quran. Ada beberapa orang minat ni, ada kawan kita belajar dari Yaman, Syekh Abdul Majid Az-Zindani daripada Yaman, cuba semangat dahulu dia tulis banyak buku untuk memperkatakan tentang hal ni. Dan hari demi hari manusia akan singkap banyak lagi perkara yang diceritakan oleh Al-Quran. Walaupun Quran bukan satu buku yang bila nak cerita tentang sains dan seumpamanya, tetapi perbandingan Quran memberikan maklumat kepada manusia tentang apa yang manusia baru tahu pada hari ini.
Quran telah singkap 1400 tahun yang lepas. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dia Allah yang menjadikan matahari yang mengeluarkan cahaya dan bulan yang bersinar. Ketika belum lagi orang tak tahu bagaimana bulan dapat cahaya, tidak ada pakar daripada China yang sudah ada tamadun ketika itu, ataupun tamadun Mesopotamia yang dapat memberikan tafsiran tentang perkembangan planet-planet yang berada di angkasa. Quran simple saja. Dialah yang menjadikan matahari yang mengeluarkan cahaya dan bulan yang bersinar. Quran tak teranglah kerana cahaya bulan hanya merupakan biasan daripada matahari, tidak. Dengan ibarat yang mudah, dan manusia menyingkap selepas daripada itu. Kalau dia daripada Muhammad, Muhammad tak pergi banyak tempat. Dia antara Mekah dan Madinah saja. Dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sesak, dayiq, sesak, haraj, susah, payah, dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sesak dan payah bernapas orang kafir itu seakan-akan mereka naik ke langit. Tidak ada bukit yang tinggi di Mekah sehingga Nabi boleh mencuba untuk membuat ayat ini, untuk menyatakan naik di tempat yang tinggi. Maka tayyiqan harajan, sehinggalah hari ini manusia pergi menjelajah, pergi ke angkasa dan mengetahui tentang tekanan atmosfera yang tak seimbang, ketidakwujudan wujudan oksigen yang cukup dan seumpamanya. Maka tahu tayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kitab mukjizat, Quran, kalam Allah. Wala amurannahum, dan aku akan benar-benar memerintahkan mereka. Fala yughayyiranna khalqallah, maka nanti mereka akan mengubah ciptaan Allah. Kita tak tahu, fuqaha dulu bila sebut ubah ciptaan Allah ni, mereka kata ubah yang tu, bubuh tetu, bubuh ni. Itu pada gambaran mereka. Tetapi kita mungkin akan melihat manusia akan ubah banyak ciptaan Allah pada masa yang akan datang. Manusia akan buat macam-macam lagi, gabung dengan kaedah yang kita sebut tentang genetic engineering ni, dengan menggunakan semua ilmu yang mereka jumpa, termasuk dengan memotong telinga binatang ternakan ini. Pelbagai-bagai perkara baru akan dijumpai pada masa hadapan, dan mereka akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu manusia akan rasa bangga bahawasanya dia bagaikan Tuhan kerana boleh melakukan semua perubahan-perubahan ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Hari ini saya akan buka pada soalan, sehingga kita akan sambung hadis ini pada minggu berikutnya. Sebab itu sebelum itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan jadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal ni dah ada soalan dan sebagainya, dan insya-Allah kita akan mulakan buka pada soalan. Golongan Salafi, mereka apabila mereka sebut mereka Salafi, sepatutnya merujuk kepada prinsip berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan kepada
ta'assub kepada mana-mana pandangan tokoh di kalangan Salafi itu. Jika mereka pegang pendapat oleh kerana umpamanya Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, dia menyatakan bahawasanya bumi, matahari mengelilingi bumi, kerana wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari yang berjalan di mustaqar, di tempat dipaksinya, maka dia menafsirkan matahari berjalan itu berarti matahari mengelilingi bumi. Sedangkan Quran sama sekali tidak menyatakan matahari mengelilingi bumi. Quran hanya menyatakan wasyamsu tajri, dan matahari itu tajri, berjalan, dan tidak ada objek di cakrawala melainkan kesemuanya berjalan, termasuklah matahari pada paksinya. Bukan berarti matahari mengelilingi bumi. Bumi berjalan mengelilingi matahari, dan matahari juga ada peredarannya. Itu yang disebut oleh ahli astronomi. Maka tak betul jika orang dia tak faham, dia salah faham, lalu dia katakan itu pahaman Salafi. Tidak ada para sahabat yang sebut dalam hal ni sehingga kita nak nasabkan ini pandangan sahabat. Bahkan jika ada pandangan sahabat tentang sains yang tidak tepat, maka kita tidak boleh pakai, kerana pandangan itu pandangan dia. Apa yang tak boleh ditolak ialah Quran dan Sunnah. Duka cita jika orang kata dia Salafi, tiba-tiba dia hanya menjadi golongan literalist, golongan zahiri yang gagal untuk memahami banyak persoalan. Saya melihat kadang-kadang hal ini berlaku, termasuk dalam isu-isu politik bagi mereka yang mendakwa mereka sebagai Salafi. Kita ada macam-macam lah ulama muda parti ini dan seumpamanya. Perkara-perkara ini mereka mesti luas. Dalam soal politik, Nabi SAW tidak mendetailkan isu politik. Nabi hanya memberikan kaedah-kaedah umum. Dan politik pula terdedah kepada perubahan daripada satu zaman kepada satu zaman. Maka tak boleh kita nak andaikan, nak buat sama macam zaman Nabi SAW. Umpamanya kita rasa oleh kerana zaman Nabi apabila orang nak berjumpa dan berbincang dengan pemerintah, pergi ke masjid. Maka zaman kita ni, kita pun duk tunggu Perdana Menteri mari masjid dulu baru kita nak komplain. Tak boleh lah. Pasal Nabi tak apa dia banyak di masjid. Zaman kita Perdana Menteri tak banyak di masjid. Dan dia dah ada pejabat dia, ada urusan dia, dan banyak kelainan-kelainan yang berlaku. Yang tak diubah ialah soal ibadah khususiyah. Yang ni tak diubah. Politik, muamalah terdedah kepada perubahan-perubahan seperti mana yang saya sebut dahulu. Bahkan kita tahu bahawasanya ada yang saya sebut dalam beberapa siri kuliah yang lepas, ada perkara yang berlaku pada zaman Nabi tak dilakukan pada zaman sahabat. Kita ada surah Al-Anfal, surah tentang harta rampasan perang yang menjadi hak kepada tentera yang berperang. Tetapi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidak memberikan lagi harta rampasan perang kepada tentera. Ada sahabat komplain kerana Nabi beri harta rampasan perang kepada tentera. Tapi Umar bin Khattab melihat bahawasanya berbeza tentera pada zaman dia dan tentera pada zaman Nabi. Tentera pada zaman dia dah ada gaji, dan dia kalau dia berikan kepada tentera, maka kita akan dapati nanti orang yang datang ke belakang, bila tentera Islam masuk ke Iraq. Patutnya orang Iraq gembira dengan kedatangan tentera Islam. Sebab apa? Sebab membawa rahmat. Tapi jika anak cucu dia esok kata, asalnya ni tanah pak aku, tentera Islam masuk, habis jadi dapat depa ambil harta depa, tentera rampas. Maka kemasukan tentera Islam sudah tidak menjadi rahmat. Dan Umar mendapati firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas daripada mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa mereka yang mendahului kami dalam iman.
ulama berkembang dalam hal yang seperti ini. Dulu kita pernah sebut. Sebab tu ulama berbeza pendekatan yang perlu pada zaman mereka. Saya baca dalam satu Facebook, sekumpulan ulama muda dalam sebuah organisasi menyatakan bahawasanya gula naik 20 sen saja tak patut kita mengkritik pemerintah. Ini saya fikir tidak tepat. Mengkritik bukan berarti berperang. Mengkritik, orang pernah mengkritik Umar bin Khattab, dan Umar tak menganggap dia wajib dibunuh ataupun dia mesti dibunuh. Mengkritik bukan berperang, bukan memaki, mengkritik, memberikan pandangan, meluahkan rasa tidak puas hati terhadap hak. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita tahu apabila pemerintah pada zaman dia ingin mengambil cukai, kutipan untuk membolehkan kerajaan berperang dengan tentera Kristian, An-Nawawi tidak setuju sehingga pemerintah itu bebas daripada kemewahan. Aku dengar diri kau, jariah kau, istana kau, berbagai-bagai kemewahan yang ada, kau pastikan ini semua dibelanjakan dan kau ambil daripada Baitul Mal, maka ketika itulah barulah kau naikkan cukai kepada orang Islam. Kita tak ada masalah, bukan masalah gula, tak boleh ambil subsidi gula, tapi letaklah pada beras ke. Kalau orang kata dia tak mau bagi kat gula, nanti bimbang rakyat kencing manis banyak. Pasal pun naik harga minyak, bimbang takut rakyat duk joli, buang masa, duk enjoy banyak. Pasal pun tarik subsidi beras, bimbang takut rakyat gemuk. Apa lagi nak tarik? Semua benda boleh bagi tahu sebab dia. Ini tidak munasabah. Jika para pemerintah itu zuhud, maka kita nampak munasabah. Tapi kita masuk ke Kuala Lumpur hari ini, kita akan melihat istana yang hampir 1 bilion harganya. Dan kita akan tengok projek-projek lain yang berbilion. Dan kita akan tengok majlis-majlis makan, sambutan-sambutan hari jadi orang itu dan ini, yang menggunakan dana negara dengan begitu mewah. Tiba-tiba yang nak disukat hanyalah gula orang kampung. Sebab itu kita jangan naif, jangan dangkal di dalam perkara-perkara seperti ini. Jika kita menerima berita dari orang Pasik, kita hendak selidik terlebih dahulu. Tetapi bagaimana dengan berita yang diterima daripada media massa? Media massa tu bukan boleh dia mesin tu duk cetak seorang-seorang malam-malam tengok dia cetak dah. Mesin tu ada orang lah di belakang dia. Dulu cakap lah ni hantar SMS, tulis dalam komputer, dalam internet, tulis dalam Facebook, tulis dalam blog, tulis dalam media massa, semuanya ada orang di belakang dia. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik bawa berita, maka kita nak kena selidiki berita orang fasik. Dan berita-berita ni hendaklah kita, hatta berita tentang musuh kita, kita kena selidik. Mentang-mentang kita tak suka kat dia, walaupun berita tu tak benar, kita pakai juga, tak boleh. Kita kena adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Adillah kerana itu lebih dekat pada takwa. Berita bagi tahu kita bahawasanya orang Kristian nak buat negara ni jadi negara Kristian. Ini satu benda yang besar dan boleh menimbulkan kegusaran dan boleh menyebabkan, jika tidak dikawal, akan ada nanti pergaduhan dan mungkin boleh menyebabkan rusuhan dan pembunuhan di kalangan manusia. Di atas satu khabar berita yang kemudian pula kawan ni kata tak betul, kawan ni kata, dan mereka main-main dan berita yang seperti ini. Dan saya duka cita tanpa berpihak kepada mana-mana, tapi duka cita, sepatutnya kalau orang lain tu banyak sangat nak ditangkap ISA,
Orang yang dituduh terlibat dengan Bin Laden, padahal hamba Allah yang tak terlibat pun ditahan AISA kerana konon bimbang menggugat keselamatan awam. Ini memang menggugat. Dulu telah berlaku bakar gereja dan seumpamanya di atas berita-berita yang seperti ini, dan kita mungkin akan ulang. Saya kata pada banyak media, dan of course mereka tak masuk lah. Apabila mereka, ialah macam tu lah masalah berita ni, bila dia temu bual kita hak untung masuk, hak tak untung tak masuk. Saya kata bahawasanya berita yang seperti ini dia boleh menggugat orang keselamatan awam. Orang Islam nanti akan berjuang di atas benda yang tak wujud. Ini ada persatuan apa tak tahu ni, yang lebay-lebay ni, nak berjihad, berperang menentang orang Kristian dalam negara ni. Nanti dulu Syekh, entah nak berjihad, nak bunuh orang, nak kena ada pasal dulu. Ini pun nak dapat publicity, pergi buat demonstrasi rupa orang ni, pakai lebay-lebay, ambil takbir 3-4 kali, nak berjihad, membunuh orang-orang Kristian ke apa? La ilaha illallah. Jihad dalam Islam pun perlu ada peringkat-peringkatnya. Kena istihad dulu, kena berunding dulu, kena dakwah dulu. Ni nak perang orang. Dan dua persatuan ni sangat perkauman. Saya tak nafi persatuan bangsa lain pun ada perkauman, tapi ini perkauman yang kadang-kadang mesti dikawal tingkah laku mereka ni. Dan saya harap, saya tahu polis mana ada ni, saya harap ini polis kena sampaikan habaq, kata saya kata polis kena besok bila berlaku yang tak kena mengena ni nanti kena. Dia cukup lah Dr. Mazhar, apa lagi hak kawan, hak kata betul ini tepas. Ini bukan sejarah baru dalam negara ni. Besok bila last minute, bila berlaku apa-apa, tentu ada orang akan cakap betul hal ni. Dia akan cukup hak mana orang cakap banyak ni. Padahal kau ni bukan pencetus, kau ni nak perbetul keadaan. Dan hati-hati benda ni. Apa hukum orang yang mengaku keturunan Nabi? Yang ni kita dah sebut beberapa kali. Mengaku keturunan Nabi tak apa, mengaku. Tapi keturunan Nabi tak boleh menyelamatkan manusia jadi ahli syurga. Yang menyelamatkan manusia ialah amal saleh. Fatimah, Nabi kata, aku tak dapat menyelamatkan kau. Yang menyelamatnya amalan saleh. Setakat mengaku, kalau sungguh tak apalah, kita hormatlah keturunan Nabi lagi, perangai baik lagi, kuat pegang sunnah Nabi, keturunan Nabi Allah, banyak kelebihan dia ada. Tapi kalau mengaku keturunan Nabi, dia dulu duk lawan sunnah Nabi, tak padan. Setakat Malaysia ni mengaku, bukan setakat keturunan Nabi, ada mengaku jadi Nabi. Nak heran. Dan saya heran, setengah, bolehkah kita masuk tarekat ni? Soalan kedua, sambung aku ni. Saya heran, manusia ni apabila dia tahu Islam, ajaran Al-Quran dengan Sunnah, benda yang besar, benda yang mesti dia buat, menghubungkan diri dia dengan Allah. Allah ni bukan kau ada dia privatize, swasta kan hubungan, siapa nak jumpa aku apa pergi kontak orang ni dulu dah. Dia bukan Allah, Tuhan yang maha dekat dengan manusia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Allah tak kata faqul inni qarib, dan katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah tak kata. Sebab tak dan nak katakanlah, terus masuk, dan sesungguhnya aku ini dekat. Tak selang pun ayat. Nak tunjukkan ayat tu sendiri dekat dah. Dan jika hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Terus jawab.
Tak kata katakanlah sesungguh aku dekat. Yang tu pun tak mau dah. Nak gambarkan dekat. Siapa saja yang mengetuk pintu Allah Jalla wa'ala, yang memanggil Tuhannya, nescaya dia akan menemui Tuhannya. Siapa saja yang menyatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, Allah mendengar seruannya. Tak perlu dia kata, ustaz saya nak doa kat Tuhan, tapi abang kat dulu sekali dia tak kenal saya pula. Dah. Ini Tok Syekh Tarikat punya franchise ni kita tak pakai. Allah Maha mengetahui. Saya bukan kata semua tarikat teruk, kalau dia ikut Quran dan Sunnah tak apalah, dia namalah apa pun. Tapi ini manusia. Kenapa nak pergi cari? Mai jumpa ustaz saya ni nak kuat agama, nak malam ni nak sembahyang tahajud, boleh tolong sikit tak? Nak tolong apa? Doa pada Allah. Semua manusia pergi jumpa Allah. Belum tentu orang yang kita minta tolong tu lebih baik daripada kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Cuma yang manusia perlu ialah mencari waktu yang sesuai. Sebab itu apabila anak-anak Nabi Ya'qub buat salah, Nabi Ya'qub kata, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun untuk kamu kepada Tuhanku. Pasal apa Nabi Ya'qub tak minta terus? Saufa, nanti aku akan minta ampun untuk kamu. Pasal apa nanti? Sebahagian ulama tafsir kata, kerana Nabi Ya'qub mencari waktu sahur, mencari waktu di penghujung malam, di 2/3 malam, 1/3 malam yang akhir, untuk berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada anak-anaknya. Maka siapa saja yang memanggil Tuhannya, maka Allah mendengar panggilannya. Ada pendapat menyatakan makmum yang memanjangkan sujud terakhir dalam solat sehingga imam selesai selawat dan tahiyat akhir menyebabkan makmum hilang pahala jemaah. Minta pendapat. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Kita dijadikan imam untuk kita ikut. Bila imam takbir, kita takbir. Bila dia rokok, kita rokok. Dia bangun daripada rokok, kita bangun. Kita jangan lama meninggalkan imam. Sebahagian fuqaha kata dibimbangi menghilangkan pahala salat mutaba'atul imam, pahala berjamaah. Ni saya nak doa panjang, imam dah bangun, maka kita bangun. Nanti kita akan ada lagi doa dalam solat-solat yang lain, kita boleh sujud panjang untuk memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Adakah temuk baby itu najis? Ini khilaf di kalangan para ulama. Jika sekiranya susu yang keluar daripada baby itu, kita tahu dia baru minum dan susu itu keluar, sebahagian fuqaha menyatakan semua yang keluar daripada, kalau dia keluar daripada perut dia, maka kata najis. Kalau keluar daripada mulut dia saja, maka kata tidak najis. Kita tidak tahu, yang zahir susu dia keluar ke kita dan kita tak nampak tanda-tanda yang membezakannya, maka kita anggap asas sesuatu benda itu tidak najis sehingga terbukti dia najis. Kerana asalnya air liur manusia tak najis, melainkan yang dianggap air liur basi itu kerana dikatakan dia keluar daripada perut manusia. Hukum bersanding. Ada lagi orang bersanding mana? Tuan-tuan, apa itu bersanding? Kalau bersanding itu bermaksud satu upacara yang letak duduk pasangan di atas kerusi ataupun di atas apa? Pelamin, dan kemudian dilakukan upacara-upacara yang menyerupai agama lain, seperti ditabur apa? Tepung tawar, diminta restu dengan direnjis air mawar, ataupun dibuat apa-apa lagi upacara yang menyerupai agama lain dan mempunyai signifikan tentang sesuatu tafsiran, iaitu dengan itu kononnya akan menguatkan hubungan rumah tangga,
dengan itu akan mengukuhkan hubungan suami isteri, maka ini adalah haram. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia di kalangan mereka. Karena ada i'tiqad yang salah. Kalau dia percaya dengan tabuk tepung kunyit, beras kunyit dan tepung tawar itu boleh menguatkan rumah tangga, dia termasuk di dalam syirik, kerana bergantung dalam hal-hal itu. Tetapi jika bermaksud dia duduk di atas pelamin sebagai satu adat ataupun satu kebiasaan sesuatu bangsa, duduk yang mana dalam keadaan elok dan kaum keluarga yang terdekat dapat mengenali mereka supaya hilang salah sangka, oh inikah rupanya yang menjadi keluarga kita, oh yang ni kah yang jadi adik ipar aku. Kalau sekadar itu untuk memperkenalkan diri, maka tidak ada masalah, termasuk di dalam hal adat istiadat yang tidak bercanggah dengan syarak. Dengan syarat tak ada apa-apalah. Dia duduk situ, main duduk situ, jadi semua orang inilah pengantin kita. Orang tu pun dia juga dalam keadaan tutup aurat dan tujuannya memperkenalkan kepada keluarga yang dekat. Nanti sekali pergi jumpa orang, tak tahulah, sepupu dia tak kenal, kawan ni pergi kerja, pergi mengorat, rupanya bini sepupu kita. Kita baru ke imam ni, maka kenal lah kita. Kalau itu dengan tujuannya, maka tidak ada larangan, kerana syarak tidak mengharamkan adat istiadat yang tidak bercanggah dengan agama. Tapi kalau diiringi dengan amalan tertentu, maka ia menjadi perkara yang dalam. Hukum yang berbeza bagi orang yang tidak melaksanakan. Sebelum tu ada soalan tuan-tuan? Dia tengok mikrofon tu ada kawan teringin nanti. Oh ada. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naran allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Ini ayat. Di sini terdapat makna yang sama, yaitu bahan bakar api neraka ini adalah terdiri daripada manusia dan batu-batu berhala. Kalau manusia dan jadi bahan bakar dalam neraka, dia nak bakar orang kafir mana yang bisa. Manusia kita yang jadi bahan bakar dan orang kafir nak bakar orang kafir minta unasan. Okey. Pertama, masalah irsal ataupun masalah tangan, iaitu kita meluruskan tangan apabila ataupun meletakkan dia di atas dada ataupun qabak, letakkan dia di atas dada selepas daripada rukuk. Kalau kita tengok ramai mereka yang di Arab Saudi, selepas daripada Sami Allahu liman hamidah, mereka letak tangan dah dada. Ini disebabkan fatwa awal yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Ibrahim, yang mufti Saudi yang dahulu, dan kemudian fatwa itu disokong
oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz yang mengeluarkan fatwa yang sama, yang menyatakan Nabi apabila berdiri sentiasa meletakkan tangan di atas dada. Walaupun mereka ada beberapa tempat alasan dalil mereka, tetapi wallahu ta'ala alam, kelihatan tafsiran itu tidak kukuh. Yang sahihnya, semasa sami Allahu liman hamidah, tangan tak diletakkan di atas dada. Meletakkan tangan di atas dada semasa itu tidak mempunyai dalil yang jelas, hanyalah andaian sahaja. Terhadap beberapa pendapat, bahkan nukilan kononnya diambil daripada Imam Ahmad, bahkan sebenarnya tidak ada pun hal itu yang jelas. Bahkan Al-Albani dalam sifat salat Nabi berkeras dalam masalah tak ada amalan itu, sehingga beliau menyebut dengan satu perkataan, walaupun sebenarnya tidaklah sepatutnya disebut sehingga sebegitu, tapi beliau menyatakan wa hadhihi bid'atun wa dhalalah, ini adalah bid'ah dan kesesatan. Maksud bukanlah kawan yang buat tu sesat, tapi jika dia tahu tak ada dalil, dia sengaja untuk pergi buat juga, dia termasuk di dalam perbuatan yang salah. Bid'ah itu. Dan saya juga menganggap wallahu alam, kadang-kadang orang kita ni, kita nak keluar daripada taklid, dia pergi pada taklid. Kita tanya pasal apa entah ni, sami Allahu liman hamidah letak tangan dah dada. Saya duk tengok geng-geng Saudi buat. La ilaha illallah. Ini semua tak betul. Mana boleh kita tengok orang buat, kita buat. Salat ni kita kena belajar. Bukan semua mesti oleh kerana Saudi buat maka jadilah. Jadi itu jadi taklid kepada Saudi. Tak betul lah. Kita taklid, kita ikut kepada nas. Apabila kita tak dapati nas dan jumhur para ulama tidak menyatakan pendapat yang demikian, maka kita anggap pendapat itu tidak kukuh. Kita taklah kata mereka itu sesat dan seumpamanya, tapi kita pendapat itu dhaif. Allah menyatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tak mampu buat Quran dan kamu tak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka waquduha an-nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Maksudnya neraka ni bakar. Batu tu memang ada asal dah, ataupun batu itu ialah batu di sebahagian manusia kita berhala-berhala yang Allah bakar. Berhala tak sakit dah, tapi Allah nak menunjukkan semua apa yang menjadi sembahan manusia hina, dibakar batu itu, bahan juga bersama dengan manusia, sehingga manusia yang menjadi bahan bakar itu, yang dibakar itu menyemarakkan api neraka seakan-akan, ataupun dia menjadi bahan. Bukan kalau kita ni dijadikan bahan bakar maka kita tak panas, kita panas lah, tapi Allah kata maka neraka tu bertambahlah api dia dengan batu yang ada tu dan manusia yang dibakar. Itu maksudnya. Ada soalan? Tuan-tuan, hari ini kita buka bagi banyak soalan sebelum lepas. Ada soalan? Last. Ya. Sekejap ada belakang. Kita bagi kawan kita belakang. Imam Syafi'i radhiyallahu taala sudah mengatakan bid'ah itu terbagi pada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Adakah ia berdasarkan pada nas dan dalil, ataupun bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bid'ah dalam bentuk keduniaan ataupun bentuk ibadah? Minta tolong jelaskan. Kita ni Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia sebenarnya dia tak pernah guna kata bid'ah dhalalah ataupun bid'ah hasanah. Dia tak pernah kata. Dia kata al-bid'ah bid'atan mazmumah wa mahmudah. Bid'ah itu bid'ah dua. Satu yang keji, satu yang dipuji. Yang keji itu dia buat contoh. Yang dipuji itu dia buat contoh. Contoh yang sama dikutip dan diluaskan oleh Al-Izz Abdul Salam, juga sebut bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah.
Contoh anak kita nak tahu tu bukan nama, kita nak tahu tu apa dia. Ramai orang dia cuba ambil nama. Jadi oleh kerana ada nama bid'ah hasanah ni, dia pi pelekat habis kat benda dia yang dia buat bid'ah hasanah. Kalau dia kebah duit mayat pun dia kata bid'ah hasanah. Kalau dia buat, mereka katakan hatta An-Nawawi rahimahullah menyebut bid'ah hasanah dan bahagi 5 tentang pembahagian. Pembahagian itu dibuat oleh Al-Ains Abdul Salam sebelum itu. Dia bahagi juga 5 tentang termasuk bid'ah wajib, sunat, makruh dan seumpamanya. Apa yang mereka kata bid'ah hasanah tu, mereka kata seperti buat sekolah, buat buku, kumpul Quran. Kalau kita semak perkataan mereka, kita akan dapati yang mereka maksudkan bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan ibadah khususiyah. Mereka tak pernah kata tambah salat 2 rakaat bid'ah hasanah. Mereka tak kata. An-Nawawi dia menyebut umpamanya tentang bid'ah hasanah, tapi dia di dalam kitab Al-Azkar mengutuk ataupun dengan kutukan yang keras kepada mereka yang mengiringi jenazah dengan membaca Al-Quran. Kata dia, jangan kamu terpengaruh dengan banyaknya amalan orang yang sesat. Dia tak kata hasanah, padahal dia bagi hasanah. Awak dia tak kata hasanah. An-Nawawi yang sama mengkritik dan menyanggahi sunnah dan bid'ah. Amalan mereka yang menetapkan membaca suratul An'am pada hari yang ke-17 pada bulan Ramadan. Kenapa dia kata demikian? Padahal apa salahnya surah An-An'am surah. Baca dalam semayang, memang boleh baca pun. Tapi amalan menetapkan itu dibid'ahkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Sebab yang Nawawi memang sebut bid'ah hasanah, tapi dia bukan sebut tentang ibadat. Dia sebut tentang benda lain. Masalah kita, orang kita ni ambil cop orang lain, cop tu pi pelekat kat barang lain. Ambil cop kicap pergi bubuh kat sos tomato. Lalu dia kata bid'ah tu ada 2. Depa ni duk ingat dah 1. Kita kata ulama dah abang dah 2. Memang ulama abang dah 2. Tapi yang ulama kata hasanah, yang ulama kata dhalalah, hampa kata hasanah. Hampa kalih cop. Kita bukan jahil sehingga tidak membaca kitab para imam, tetapi menyalah. Sebahagian hak kata tu bukan tahu. Imam Syafi'i dah duk kata dah bid'ah hasanah. Cik dia sedap bila bid'ah Imam Syafi'i. Hatta perkataan bid'ah hasanah Imam Syafi'i tak sebut. Tak apalah, mungkin maksud dia sama. Tapi dia sebut mazmumah, dia sebut mahmudah. Dan kemudian cuba cetuskan imam-imam ini. Kemudian kita tengok hak mengaku Syafi'i di Malaysia seorang ni. Mai orang lain daripada ni mazhab Imam Ahmad Hanbali, oh tak boleh, Hanbali tak boleh kat Malaysia. Kita Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam puisi dia. Dia kata qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu, qultul fadailu la yughadiru manzilahu, in zarani fabifadlihi wa in zurtuhu falifadlihi falfadlu fil halaini lahu. Mereka menyatakan Ahmad bin Hanbal itu menziarahi engkau dan engkau menziarahi Ahmad bin Hanbal. Aku menyatakan, kata Syafi'i, sesungguhnya kelebihan-kelebihan itu tidak akan meninggalkan tempatnya. In zarani fabifadlih au zurtuhu falifadlih. Jika dia Ahmad bin Hanbal itu menziarahi aku disebabkan kerana dirinya yang mulia, kerana sifat mulianya, maka dia ziarah aku. Jika aku menziarahinya kerana aku ingin mencari kemuliaannya, dan kemuliaan itu di dalam kedua-dua keadaan itu balik kepada Ahmad. Tawaduknya Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad balas puisi dia tentang bahawasanya kelebihan, keafdalan dalam semua keadaan itu balik kepada Syafi'i.
Ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad banyak mengambil fiqh, kepahaman fiqh daripada Asy-Syafi'i, dan Asy-Syafi'i banyak mengambil hadis-hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tu Tok Syekh mazhab. Mai nak buah kat bawah ni lebih lajak pada laju, duk lawan sesat orang mazhab lain. Ini semua yang berlaku fanatik ini disebabkan tak tahunya sejarah mazhab. Setengah tu duk sebut Imam Syafi'i, kita duk kata dah. Dia duk ingat Syafi'i bin lebih usia di mana? Kampung dia baru mati 16 tahun lepas lah. Ini Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun, hidup 150, meninggal pada tahun 204 Hijrah. 1200 tahun lebih dah meninggalkan kita. Banyak benda yang ada pada zaman dia tak ada pada zaman, ada pada zaman kita tak ada pada zaman dia, yang ada pada zaman dia tak ada pada zaman kita. Setengah ada mengaku Syafi'i, kita ni Syafi'i, depa ni bukan Syafi'i. Ada mengaku tu kadang-kadang subuh pun tak mai. Sembang di kedai kopi macam dia lebih daripada orang . Wallahu musta'an. Imam dihormati, tapi baca bahan dia yang asal. Baca bahan dia yang asal. Ada soalan tuan? Ada soalan yang terpayas. Silakan. Saya bila tanya soalan tentang banding agama, saya ada pihak menghantar kepada saya ceramah salah seorang ustaz yang mengkritik sahabat-sahabat kita yang melakukan dakwah perbandingan agama ni. Saya nak selesai yang ini dulu sebelum ke situ. Kadang-kadang sebagian ustaz-ustaz ni kita tak semua benda kita boleh buat. Bukan awak pergi belajar di Madinah ke, di Mesir ke, awak jadi pandai perbandingan agama. Ini comparative religion memerlukan ahli dia, yang study bidang ni, hatta iaitu muqaranatul adyan, perbandingan agama. Maka bila kita tak boleh buat semua, kita tak usahlah kata pada orang yang dia boleh buat. Kalau kita nak bagi pandangan, kita bagi pandangan. Kita kata depa ni mengaji Islam, tak pergi mengaji, ada pengajian Islam pun tiba-tiba nak ceramah pasal Islam. Kalau depa tak betul, malah ceramah pasal bandingan tu. Pasal tak boleh tu depa buat. Saya kok mana pun bagi kredit kat semua kawan-kawan kita yang usaha benda ni. Namun ini tidaklah bererti sebahagian daripada ucapan mereka itu tidak boleh diberi pandangan balas. Seperti mana juga ceramah saya, ada orang bagi pandangan balas, orang kata kasar ke apa, saya minta maaf dan kita rasa kita tak ulangi benda itu. Maka kita boleh buat ceramah bandingan agama, tapi kita adalah adab-adab dia. Antaranya la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Nanti mereka akan mencerca Allah secara pemusuhan tanpa ilmu. Maka kita bagi tahu perbandingan agama dalam konteks negara seperti Malaysia ni, tapi kita tak perlu cerca lah. Dan saya tak fikir kawan-kawan kita ni cerca. Kadang-kadang dia bagi perbandingan dan benda tu memang betul pun. Dia orang sensitif umpamanya. Kadang-kadang macam kita pun kata tokong dia tangan 8. Nak kata apa, memang kita tengok pun tangan 8. Dia kata apa, duk memang untuk korang. Tak ada, kita habak untuk korang awak tangan 8. Kita tak percaya benda tu. Tuhan, awak percaya Tuhan ada anak. Orang ni tak percaya Tuhan ada anak. Satu perbandingan. Dan kita boleh pilih banyak uslub lah. Kita ada dua. Saya rasa ramai orang tertarik dengan Ahmad Didat, kepetahan dia rahimahullah, kepetahan dia, dan
Dan mungkin juga sebahagian orang kalau dalam konteks Malaysia mungkin dia tak boleh begitu kombektif macam Mak Didak. Mungkin dia boleh tengok pendekatan yang dibuat oleh Dr. Zakir Naik yang kadang-kadang ada lebih lunak, lebih lunak. Tapi mungkin kita tak banyak dia punya hiburan lah. Didak ni kan orang kalau ceramah luku sana luku sini sikit kan sedap ni kan. Tapi artinya banyak pendekatan yang boleh dibuat. Apapun cerca agama lain tak boleh, tapi mereka akan buat laporan polis. Tak ada apa, selagi kita betul, bukan saja orang kafir, orang bukan Islam buat laporan polis. Orang Islam pun buat laporan polis pada ceramah agama. Nak kira dengan tu. Oh, jaiz tu, tak boleh dah. Jadi nak kira kalau ada orang buat laporan pada Syakirit, tak boleh lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, mudah-mudahan dirahmati. Saya patutnya hari ini bercadang supaya saudara Syam Kamikazi, betul ke saya panggil dia nama Syam Kamikazi? Dia tak dapat datang hari ini untuk bagi sikit ucapan cerita pengalaman dia, dan saya jemput saudara Wahab untuk buat sedikit pengumuman. Tuan-tuan tunggu saat pasal kita nak cuti sekolah ni. Jazakumullah khairul jaza Al-Fadil Dr. Muhammad Asri. Tuan-tuan, saya nak ambil masa sedikit ya. Sebelum tu, tuan punya kereta PJR 8840, tolong ubah kereta PJR 8840. Ada saudara kita, dia ada jenazah kat luar, jadi dia nak cepat balik. Okey, yang pertama ni, kita ada beberapa kursus. Yang pertama adalah kursus pengajian sijil maqasid syariah yang akan diadakan di Masjid Seberang Jaya tiap-tiap Ahad 9.30 pagi hingga 11.30 pagi selama 14 minggu. Tuan-tuan boleh pergi daftar hari Ahad ni, 15 hari bulan Julai start. Sebanyak yuran dikenakan RM250 lah. Itu yang pertama. Itu dia bagi sijil untuk kursus ni. Antara yang mengajar Ustaz Wanji. Okay. Kemudian yang kedua, kita ada seminar Anakku Soleh, Anakku Gemilang, Cemerlang. Akan diadakan di ILP, Anjuran Isma, 14 hari bulan Mei, 8 hingga 5 petang. Yang ni RM30 satu kepala. Ibu bapa dan yang berminat lah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kursus kita sendiri di sini. Tuan-tuan boleh bersedia lah untuk anak-anak tuan-tuan, perempuan. Mulai InsyaAllah 27 hari bulan sampai ke 5 hari bulan. Cuma 3 hari 2 malam lah. Kita buat 2 sesi untuk lelaki dan perempuan berumur antara 13 hingga 15 tahun. Kemah ibadah, motivasi dan kecemerlangan lah, yang akan fasilitatorkan oleh budak pelajar-pelajar UIA, pelajar-pelajar UITM, USM dan mungkin Darul Quran. Tuan-tuan boleh hantar, duduk sini, dan yuran kita kenakan macam biasa RM100 saja untuk 3 hari 2 malam tu. Kalau kem-kem lain Fadilah Kamsah 380, hari yang sama lah 3 hari 2 malam. Tuan-tuan boleh buat persediaan, mungkin boleh daftar mulai besok lah insyaAllah. Kemudian pada hari ini kita nak mengadakan sedikit kutipan untuk pelajar UIA, 2 orang pelajar anak Al-Fadil Ustaz kita. Saya ada letak tabung di luar untuk membantu membayar yuran pelajaran mereka di UIA. InsyaAllah kita minta bantuan tuan-tuan, ikhlasan tuan-tuan, tabung ada di belakang tu, untuk membantu menyelesaikan yuran. Mereka tidak dapat beasiswa sebab kerana status kewarganegaraan dan sebagainya. InsyaAllah itu saja insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Saya harap yang 2 orang pelajar anak Ustaz Fajar kita ni kita tolong sikit lah. Pasal mereka sangkut yuran daripada banyak. Dia orang kadang-kadang tolong juga di IQ ni, tapi oleh kerana mereka tak dapat beasiswa. Kita tahu kita duit zakat banyak, tapi zakat tu bukan selalu dia turun daripada langit. Dia hilang, dia sangkut di tengah awan. Jadi kita tolong insyaAllah.